Hai, Assalamualaikum. Hari ini Makcik Kantin nak kongsikan berkenaan dengan bahagian kedua preparation sebelum recording. Okay. So, apa pula investment yang sesuai nak dibuat sebelum online recording untuk kelas kan? So, Makcik Kantin ada iPad dan juga ada pen and tablet. Rasanya dua-dua pembelian ni ada sebabnya tersendiri. Macam iPad tu saya beli sebenarnya memang untuk digunakan dalam physical class saya. Saya memang kat dalam lecture hall besar. Kalau tulis dekat whiteboard, student tak berapa nak nampak kan. So untuk lebih mudah, saya beli iPad tu dan saya connect kepada projector. So student boleh tengok besar lah. Dan bila saya buat tutorial ke atau tunjuk example ke, saya gunakan iPad saya tu. Dan kemudian saya terus boleh export saya punya nota dan berikan kepada pelajar. Okay. So yang itu adalah tujuan utama saya beli iPad tu. Kemudian saya perasan bila dah ada MCO ni, saya perasan yang berbaloi lah guna iPad tu sebenarnya even untuk online class. So selain dari itu juga Makcik Kantin dengan Pakcik Doraemon pun masing-masing kita orang ada pen and tablet yang kami gunakan untuk kelas juga dan juga nak buat sedikit editing dekat dalam file kami dekat office kan. So yang itu pun antara old purchase lah. Tapi bila MCO ni rasa memang berbaloi lah, memang menggunakan kedua-duanya. Tapi makcik lebih prefer on iPad lah kan, lebih nampak chic macam tu kan. So hari ni saya akan share sedikit aplikasi-aplikasi yang sesuai digunakan daripada iPad dan juga macam mana nak gunakan pen and tablet tu dalam aplikasi Microsoft Office. Maknanya guna laptop lah. Okay. So saya juga akan tunjukkan macam mana saya pair saya punya iPad tu dengan saya punya live session. Okay. So stay tune. Lepas ni ada sambungan lain, okay? So, saya nak tunjukkan, saya guna screen recording ni adalah nak tunjukkan aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan untuk lecture, okay, untuk kuliah. So, contohnya kalau yang memang dah built-in application dekat dalam iPad yang percuma lah, okay, tak perlu dibayar, adalah Notes. Okay. So, dalam Notes for example macam ni, kita boleh gunakan pen kita atau highlight ke apa ke, kita boleh guna ni semua. Dan juga kita juga boleh upload gambar. Okay. So whether you want to scan documents atau ambil gambar atau guna gambar dari photo library untuk attach kat dalam notes ni pun boleh pakai. Mudah lah rasanya, yang latest version ni tak ada susah lah dan boleh ditukar warna. Okay. Kemudian kita juga boleh send and upload kita punya image atau nota ni as image or print it, or kita boleh save files or import to Acrobat ataupun saya rasa boleh juga bubuh kat dalam ni, tak boleh boleh juga ni export ke dalam any other software atau application. Okay. So OneDrive ke atau Teams ke, semua boleh. Okay. So itu adalah yang percuma. Okay. Yang kedua adalah kira kalau kata kita punya department ke atau universiti ke atau sekolah ke subscribe Microsoft Office 365, kita boleh download Office 365 dalam kita punya iPad. Dan kita boleh guna, sama ada nak guna, yang paling simple adalah guna Words lah. So kalau iPad ada Apple Pencil, kalau guna Apple Pencil, dan actually boleh terus direct tulis. Okay, so yang ini adalah untuk type. Okay. Tapi kalau kata kita nak draw pun boleh. So for example saya nak draw, dan saya punya size pen macam tu. Okay, boleh change. Okay, dan saya boleh tulis kat dalam ni. Okay.
kita boleh save yang dokumen ni memang as Word document. Okay, cumanya bila dia convert dekat dalam common file, dia akan jadi, nak buka dalam PC, dia akan jadi macam image lah. Okay, kita punya scribble ni semua. Okay, yang ini adalah yang mudah juga nak dipakai lah. Especially bila kita nak explain pada student semua kan. So, kita boleh share the document to the location. Ataupun kita boleh save dalam file kita. Okay. Okay, yang ini tak ada mobile view. So, yang itu adalah Office. Okay. Kemudian, kalau kata memang subscribe Office 365, kita juga ada OneNote. Okay. OneNote ni kelebihan dia adalah kita boleh buat kelas notebook. Okay. Dan kita boleh forward kepada kita punya student. Okay. So, boleh sign in guna kita punya Office punya license, Microsoft punya license. Dan kita actually banyak benda boleh buat. Yang ni memang boleh masuk dalam classroom dan everything. Cuma sebab yang software ni jarang orang pakai kan. So, maybe ada yang tak biasa, tak nak toggle semua. So, probably I would say kalau kata kita ada Microsoft Office, makcik nak cadangkan guna je lah Microsoft Word tu aja. Senang. Word yang paling senang. Kelas notebook tak susah sebenarnya. Boleh add page and everything, add the dates, and then boleh share dengan student juga. So, depending on the software yang pakai lah. Tapi makcik sebenarnya banyak pakai GoodNotes. GoodNotes ni dah lama lah beli. Waktu daripada GoodNotes 4 lagi. Yang ini adalah GoodNotes 5. GoodNotes 4 yang itu, ni GoodNotes 4. Okay. Yang ini adalah GoodNotes 5. Okay. So, kelebihan GoodNotes adalah kita boleh kita boleh organize kita punya dokumen easily. Okay. Yang keduanya, kita nak export pun mudah sangat. Dan bila dia dah dalam PDF, saya boleh terus send to my students, sama ada dalam WhatsApp group ke apa ke, boleh straight away buat tu. Dan dia punya item lebih banyak. Saya punya pen boleh bertukar kepada fountain pen, ball pen or brush pen. Okay. So contohlah saya choose ball pen kan. Dan saya boleh choose saya punya ketebalan pen, okay, warna dia. So bolehlah tulis kat sini. Hello. Okay. Dan boleh add gambar semua. Semua boleh. Inilah saya jarang guna gambar dalam saya punya GoodNotes sebab memang specifically meant for my nota ni lah. Contoh nota pengajaran saya adalah okey lah, ni kejap je saya tutup. Cancel je. Contoh nota pengajaran saya adalah macam ni. So, ini adalah contoh-contoh lah. Dan antara dokumen lain yang saya ada, saya ada notes, meeting notes for example, macam tu. Saya boleh handle saya punya literature. Okay, kalau saya nak komen, saya nak komen pada contoh paper yang student saya buat ni semua, kita boleh lah ni. Lepas tu saya boleh terus export apa-apa dokumen yang saya dah edit dan baca. For example, saya dah baca ni dan saya nak share somewhere, saya boleh just upload, tekan kat situ share button tu, dan saya boleh just export page tu. Dan GoodNotes actually bagi tiga file type. Saya boleh pilih mana-mana dan saya boleh immediately export. Nanti dia akan bagi location dekat mana. So, sebab saya link saya punya GoodNotes dengan Dropbox, so saya juga boleh terus import ni. Jadi mudahlah untuk saya share saya punya lecture notes kepada student. Terutamanya bila lecture dan kelas, saya dah tak pakailah whiteboard tu. Saya memang pakai dalam ni. So senang. Student semua terus boleh dapat directly. Ambil je terus. Tak perlu dia nak salin-salin teruk. Which is save the time for them tu. Untuk dia nak buat ulang kaji kan. So that will be it lah. So ni adalah pen and tablet yang kami gunakan. Okay, ni gambar box dia. Okay, so yang harga ni harga lama lah. Nanti dalam video saya tunjukkan contoh harga sekarang
Dan juga ini adalah dia punya aksesori yang ada kat dalam box tu lah. So the tablet and the pen. Okay, so the next video akan tunjukkan macam mana saya pakai dekat dalam laptop. Okay. So fungsi yang sama juga macam kalau kita ada iPad untuk tulis-tulis tu kan, kita juga boleh buat benda yang sama dekat dalam presentation slide kita. Kalau guna PowerPoint lah. So kalau kita guna PowerPoint, bila kita nak tulis-tulis tu, kita juga boleh tulis-tulis menggunakan kita punya mouse. Sekarang ni saya guna saya punya mouse lah. So kalau saya klik pen for example, dan saya boleh je ni. Cuma bila kita guna mouse tu, dia macam payah jugalah kita nak menulis kan. Menulis tak comel kan. So waktu ni lah kalau nak invest sedikit, boleh beli yang macam Wacom yang gambar tu. So kalau dekat Wacom, dia lebih sensitif sedikit. Jadi kemas lah. So for example, yang ni saya dah pakai Wacom. Okay. So kalau Wacom lebih cantik lah, lebih rupa macam tulisan elok-elok sikit kan. Dan dia lebih sensitif lah dia punya surface tu. So saya boleh lukis contoh, katalah tulis huruf ABC atau lukis gambar kereta ke kan. Macam tu. Alah tak cantik. Gambar kereta. Okay. Contoh macam tu. Katalah dia lebih sensitif lah banding kalau kita guna mouse. So bagi saya good investment juga kalau kata lecturer atau cikgu nak pakai tablet pen ni kan. Lebih mudah sebenarnya. Ini contohnya lah. So kalau katalah saya nak keluar dari sini, saya tak nak pakai kata saya keep ni kan, sudah akan appear situ. Katalah saya nak pakai saya punya Microsoft Word, so can use that lah. Saya boleh guna, dia automatically use the draw function. Okay, dan kita boleh tulis macam biasa ya. Kan 3.142 contohlah kan, macam tu lah. Jadi bagi saya bagus juga bila kita nak elaborate kita punya lecture tu dengan menggunakan tulisan tangan kita kan. Cuma macam tadi lah, kalau guna mouse tu tak sensitif sangat lah, nampak tak smooth. Macam kalau tersilap lukis tu macam stress je kan. So tapi kalau pakai pen ni lebih mudah lah. So function dia ada banyak. Dan macam Wacom ni senang je nak guna dia. Dia memang bila kita cucuk dekat komputer kita, dia memang automatically boleh install dia punya apps dia tu dan boleh terus pakai. Okay. So waktu saya beli tu quite expensive lah. So katalah nak tunjuk kan, sekarang ni harga dia saya pakai adalah Wacom Intuos. Pro ke tak pro ke, boleh je. Kalau tak pro tu murah lah lagi kan. Pro mahal. Ada message. Ada yang bukan ni. Ada yang lagi mahal ya. So bolehlah search. Saya pun tak perasan lah pula harga dia. Kita orang beli makcik dan pakcik Doraemon, makcik Kenting dan makcik Doraemon beli dah lama dah. Waktu tu harga 400 lebih. Sekarang ni dah lain lah. Mungkin boleh tengok dekat jenis-jenis dia. Tak adalah kata endorse sangat pun. Ada je banyak brand lain. Mungkin ada brand lain yang lebih kata sensitif dia punya tulisan tu kan. Sebab Wacom ni actually digunakan oleh orang yang buat multimedia. Dia nak draw ke apa ke. So yang kami pakai adalah Wacom Intuos ni. So dia simple lah. Contoh maybe boleh tengok dekat Lazada. Rasa ada jual kat Lazada. Kami beli memang kat kedai komputer. Kedai komputer pun ada jual. So boleh pergi dekat kedai komputer berdekatan, carilah yang besar sikit. Ya, boleh tengok yang ni harga dia yang US lah pula. So cuba tengok harga dia dekat Malaysia.
Kalau nak tengok kat sini kan. Kejap ya, saya tolong. Lazada Malaysia. Tu ada. 348 je. Murah lah. Okey lah. So carilah model yang okey-okey, yang dalam bajet masing-masing tu boleh lah ni kan. Ini wireless, bluetooth semua tu. Depend lah. Kalau kata macam kami memang pakai kabel. Sebab yang ni yang version yang lama punya. So kami memang pakai kabel. So okay. Okay, so the final part of today's episode adalah saya nak tunjukkan macam mana saya pair saya punya iPad dengan saya punya live session. Okay. So kalau kata buat video biasa, saya boleh je upload saya punya screen recording tadi kan, masuk kat dalam video saya. Tapi kalau saya nak buat live session, so macam mana saya nak pair saya punya ni. So dalam kita punya meeting punya ni contohlah, yang ini room saya lah. So kalau dalam meeting you, so satu ini adalah yang kalau tengok belah kanan ni, ini adalah ID untuk laptop saya ni lah. Dan yang ini pula adalah ID untuk iPad saya. So iPad saya pun kena join the meeting. Okay. So dua-dua join the meeting. Kemudian dari iPad baru saya share screen saya. So daripada iPad saya klik dia ikon yang sama macam ni, klik share content ni kan. So daripada iPad tekan yang itu dan klik share screen. Bila share screen dia akan keluar ikon screen broadcast. Okay, click on the Webex Meet. Dia dah tahu dah. And kita boleh start broadcasting. So bila kita start broadcasting, dia akan automatically show saya punya iPad saya. So katalah saya buka page baru note saya. Okay. Dan saya boleh tukar. Dan nampak macam saya buat nota saya kat sini lah. Hai semua. Dia ada lagging sedikit but not that bad lah. Jadinya saya boleh tunjuk dekat student saya menggunakan iPad saya, which is even better daripada saya conteng dekat share content dekat komputer kan. So saya juga boleh guna kaedah ni lah. Maknanya saya boleh pair dan saya boleh buat nota saya dekat sini. Sebab bagi saya prefer Apple Pencil, lebih smooth compared to pen dengan tablet. Kalau kata nak share content biasa dan you nak guna your punya laptop saja, then just guna icon share content dalam host punya room. Okay, yang sekarang ni saya share content daripada saya punya iPad. So hello. Okay, so saya rasa sampai sini aja saya punya video hari ni. So thank you so much. And kalau ada komen, suggestion, komen kat bawah. Okay. So anything, thank you for your attention. My Cik Canteen signing off. Bye.